Bertemu kembali dalam program cerita. Kalau tadi kita sudah berkongsi cerita cabaran di kawasan pedalaman di Sabah untuk melaksanakan program vaksinasi ini, kali ini kita nak lihat ke negeri Sarawak pula, di mana saya nak bersama dengan Wakil Esrat Wani Sarawak Fadilah Sulaiman. Fadilah tadi sebelum kita mula bersiaran ada berkongsi dengan saya menyatakan bahawa pusat pemberian vaksin Normah, nama pusat PPV itu PPV Normah ini mempunyai pendekatan yang unik, memudahkan golongan orang kurang upaya dan juga warga emas untuk menerima suntikan vaksin. Dan saya nak bersama dengan Fadilah yang berada di Thailand ketika ini. Fadilah, kalau boleh kongsikan apa pendekatan yang dilakukan di PPV Normah untuk memudahkan warga emas, orang-orang tua dan juga golongan kurang upaya ini untuk mereka mudah terima vaksin. Ya, kalau kita tengok di kawasan ataupun di PPV keadaannya agak ramai orang yang beratur menunggu giliran mereka, dan ini mungkin bagi orang muda tak ada masalah, mungkin nak berdiri untuk selama 30 minit atau 1 jam, tapi keupayaan warga emas ini juga berbeza dan mereka ni perlu diberikan keutamaan. Tapi apa pendekatan yang dilakukan yang mungkin boleh dicontohi di PPV lain di seluruh negara? Baik, terima kasih Hakim. Betul seperti apa yang Hakim cakap tadi. Jadi saya telah pergi sendiri membuat tinjauan di PPV Normah ini bagi menyaksikan bagaimana kaedah inovatif dan unik ini dilaksanakan. Dan untuk makluman, PPV Normah ini mensasarkan pemberian 1,000 dos vaksin sehari, dan setakat 2 hari ia beroperasi. 2 hari lepas didapati mereka ini memang berjaya mencapai target pemberian vaksin itulah, dan ini merupakan pencapaian besar dalam usaha kita untuk mempercepatkan pemberian vaksin, kerana kebanyakan PPV memulakan operasi mereka dengan hanya sekitar 200 ke 300 dos sehari sebelum meningkatkan kapasiti mereka. Di sini kita dapat lihat keyakinan mereka untuk menggunakan kaedah itu. Dan Hakim, jadi menariknya di PPV Normah ini, penerima vaksin tidak perlu bergerak ke kaunter ataupun ke stesen yang berlainan bagi keseluruhan proses pemvaksinan inilah, yang mana sebaliknya pergerakan fizikal proses pemvaksinan ini hanyalah dilakukan oleh petugas kesihatan yang bergerak dari setiap tempat duduk penerima vaksin yang menunggu giliran. Jadi konsep ini dipastikan bagi melancarkan proses pendaftaran, khidmat konsultasi, pemberian vaksin, pemerhatian pasca vaksinasi, dan juga untuk membuat temujanji dos kedua lah kepada penerima vaksin di situ. Dan biarpun pada hemat saya kaedah konvensional di PPV yang lain juga berkesan, namun PPV Normah ini mengambil pendekatan demikian bagi menyesuaikan fasiliti yang ada untuk memaksimumkan kapasiti, dan melalui tinjauan saya di situ memang nampak berkesan dan ia berjalan dengan cepat dan lancar. Kerana ruangan PPV di Normah ini, Hakim, tidaklah besar tetapi ia tetap efisien. Dan dalam satu masa, PPV ini dapat menempatkan 140 penerima vaksin, dan proses mengambil masa secara purata selama 30 minit sahaja, termasuk fasa pemerhatian pasca suntikan. Namun apa yang lebih penting, Hakim, ianya mesra warga emas, kerana kita sedia maklum penerima vaksin bagi fasa 2 ini terdiri dari golongan warga emas dan juga orang kelainan upaya OKU. Jadi ruangan khas juga ada disediakan kepada golongan yang mempunyai masalah mobiliti lah, seperti pesakit bedridden dan sebagainya. Jadi bagi mereka ini, pihak Normah akan menelefon penerima vaksin terlebih dahulu dan memaklumkan, mengesahkan keadaan mereka dan memaklumkan kepada mereka untuk terus ke ruangan khas yang disediakan di perkarangan tempat letak kereta di hospital Normah itulah. Jadi mereka ini hanya perlu datang, parking di ruang yang telah disediakan dan hanya tunggu di dalam kereta, dan petugas kesihatan yang akan pergi ke kereta mereka untuk melakukan proses yang sama. Jadi kaedah ini juga mengambil masa sekitar 30 minit saja, Hakim, dan disebabkan penerima vaksin ini datang mengikut masa temu janji mereka, saya lihat tiada kesesakan kenderaan di ruangan itu. Jadi saya kira PPV ini memang mengutamakan kemudahan dan juga keselesaan penerima vaksin yang kebanyakannya memang terdiri dari warga emas dengan cara yang efektif. Dan kalau boleh nanti kita dengarkan sendiri reaksi pengalaman warga emas yang menerima vaksin di PPV ini. Hakim. Yalah, kami nak divaksin tadi, mula kami rasa takut lah. Sebab lihat dalam TV jarum besar gila bergayanya. Tapi apabila kami datang situ, kami
Kami datang situ lebih kurang dalam pukul 2 lah, pukul 2.30. Kami dah siap semua. Kami rasa lancar lah. Okey. Sebab kami sampai tadi pukul 2. Sebelum pukul 2 lah. Kayak kami register, meeting dah semua. Dan kami naik atas tu lah. Semua jalan smooth lah. Okey. Sikit je. Baguslah macam ni asyik lah berpindah-pindah. Mula-mula memang berdebat tapi so far bagi kami okey lah. Okey, saya ada apa-apa. Lancar. Kami menunggu dia siap. Dah dapat daftar masuk dalam. Selamat lah, selamat. Sekejap aja. Urusan pun okey. Bagus. Cepat juga. Tunggu pun si lama. Sejauh aja. Tapi the inject pun very good. 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 Baik, itu antara reaksi ataupun pandangan mereka yang menerima suntikan vaksin di PPV Normah yang seperti yang dikongsikan Fadila tadi memudahkan para vaksinator, memudahkan proses vaksinasi itu apabila melibatkan golongan OKU, warga emas dan juga mereka yang tidak boleh sukar bergerak, bedridden seperti yang disebutkan tadi. Tapi ini prinsip yang sepatutnya dipegang, dilaksanakan, iaitu memudahkan program vaksinasi dalam usaha untuk mempercepatkan lagi usaha kita mencapai imuniti kelompok. Cuma hanya Fadila, adakah pendekatan ini hanya dilakukan di PPV Normah ataupun sebenarnya ia juga sebenarnya boleh diperluaskan lagi ke banyak lagi PPV lain, terutamanya di Sarawak? Adakah idea ini diuruskan ataupun timbul dari mereka ataupun dari kalangan para vaksinator, ataupun ia sebenarnya memang sudah sebahagian daripada perancangan khas untuk PPV Normah ini? Ya, Pak Hakim. Jadi setakat ini, kalau di Sarawak ini yang kita tahu, yang melakukan kaedah ini hanyalah di PPV Normah setakat inilah, dan kita saya kira mungkin juga nanti akan ada PPV lain yang mengadaptasi kaedah begitu juga, terutama bagi PPV yang mempunyai ruangan yang agak terhad lah ataupun limited, dan kaedah ini boleh dilakukan untuk memberi vaksin dengan jumlah yang tinggi lah bagi mempercepatkan pemberian vaksin ini. Dan saya kira Hakim, ini tidak terhenti di sini saja. Mungkin kita juga di Sarawak ini akan mengadaptasi cara yang juga sudah dilakukan di semenanjung Malaysia, iaitu secara drive-thru. Jadi mungkin nanti bila fasa 3 buka nanti mungkin akan dilakukan begitu, dan ini semua kaedah bagi menyesuaikan kawasan-kawasan di Sarawak inilah, sebab kita sedia maklum geografi Sarawak ini luas. Dan selain itu Hakim, ingin saya kongsikan juga kalau di kawasan pedalaman Sarawak pula, hari ini kita sudah menerima laporan program outreach vaksin sudah pun dilakukan di Kapit, di mana pihak petugas kesihatan pasukan ini akan pergi ke rumah panjang untuk memberikan vaksin kepada golongan yang layak lah di rumah panjang tersebut. Kerana kita maklum kalau kawasan di pedalaman terutama di Kapit, penempatannya adalah berselerak dan akses yang agak jauh daripada rumah panjang itu untuk ke pekan. Jadi kaedah ini memang berkesan lah untuk warga penduduk di sana dan memastikan mereka yang layak mendapatkan vaksin mereka. Jadi saya kira ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Sarawak untuk memastikan kita dapat mencapai imuniti kelompok menjelang Ogos nanti. Hakim. Fadila, bagaimanakah pendekatan-pendekatan ini mungkin boleh dilakukan di PPV lain melihat kepada kesesuaian lokasi, tetapi adakah perancangan pihak negeri merancang untuk mempelbagaikan lagi kaedah pemberian vaksin ini selain daripada program outreach ataupun program seperti yang dilakukan di PPV Normah? Ini pendekatan yang berbeza yang memudahkan penerima vaksin. Mungkin ada cadangan lain untuk memudahkan lagi, maksudnya mungkin mereka yang tiada keupayaan dari segi mungkin kesihatan ataupun pengangkutan tidak perlu bersusah payah untuk mengembara berjam-jam lamanya ataupun menunggu lebih lama untuk mendapatkan vaksin.
Betul lagi. Jadi saya kira kaedah ini sudah pun diambil buat waktu ini untuk kita menyesuaikan kepada golongan warga emas lah dan golongan rentan yang lain sebab ini adalah golongan yang paling berisiko dan juga yang amat terhad dengan pergerakan mereka. Jadi saya kira tindakan sudah pun diambil termasuklah untuk dengan kaedah di PPV norma ini di mana ianya sangat mesra dengan orang yang mempunyai masalah mobiliti dan saya kira mungkin sekira akan diadaptasikan di PPV yang lain juga kerana tempatnya hanyalah kecil sesuai dengan kawasan di klinik kesihatan di luar bandar ataupun di kawasan-kawasan pekan kecil. Kerana ianya kalau di PPV normal ini 1,000 dos vaksin sehari hanya dilakukan oleh 8 orang vaksinator bersama dengan 8 orang runner yang membantu vaksinator inilah. Jadi saya kira ini sangat efektif dan dengan kekuatan anggota petugas kesihatan yang kita ada, kaedah ini boleh dilakukan di kawasan-kawasan tersebut dan program outreach, program ini pun memang contoh yang terbaiklah untuk kawasan pedalaman di mana kita petugas kesihatan yang membawa vaksin ke kawasan pedalaman dan kita sedia maklum juga penggunaan vaksin CanSino dan juga Johnson & Johnson sudah diluluskan. Jadi mungkin dengan kaedah ini yang memerlukan hanya 1 dos vaksin akan diperluaskan juga di kawasan pedalaman yang lain agar ia hanya satu kerja. Kita tidak perlu berulang-alik untuk melakukan 2 kali suntikan dos vaksin. Hakim. Baik, terima kasih Fadila Sulaiman, Wakil Esro Awani Sarawak berkongsi cerita mengenai pendekatan yang diambil oleh DPPV Norma iaitu dengan para vaksinator ataupun pemberi vaksin yang menggunakan pendekatan pergi kepada mereka yang kurang berkemampuan dan mempermudahkan proses vaksinasi itu. Terima kasih Fadila Sulaiman, Wakil Esro Awani Sarawak berkongsi berkenaan dengan perkara itu dan laporan itu tadi mengakhiri program cerita untuk kali ini. Anda boleh mahu turun aplikasi Esro Awani dan juga layari laman web kami di esroawani.com untuk segala berita ataupun liputan mengenai vaksin ataupun kemas kini mengenai COVID-19. Sekian saya cerita, saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.